Tiada siapapun menyangka aliran sungai Pampang yang kecil dan cetek berbatu mampu bertukar menjadi sebuah laluan air sungai yang dahsyat dan meranapkan penempatan di sekitar tebing sungai serta mengorbankan lebih 200 jiwa manusia. Sebelum ribut tropika Greg melanda, sungai Pampang hanyalah sebuah anak sungai sahaja. Tetapi angin badai yang berkekuatan 35 knot atau 70 km per jam itu benar-benar telah mengubah landscape di sekitar tebing sungai Pampang sehinggalah hari ini. Saya percaya masih ramai lagi orang Sabah yang masih tertanya-tanya apakah punca di sebalik tragedi ini berlaku. Jika diperhatikan, masing-masing rakyat Sabah ingin mendapatkan jawapan terhadap isu ini. Bahkan mungkin ada sesetengah orang lagi, terutamanya anak muda, yang masih belum pernah mendengar tragedi ini. Oke, untuk menjelaskan tragedi ini terdapat beberapa fakta dan juga mitos yang kita dengar daripada mulut ke mulut masyarakat. So, pada video kali ini saya coba sampaikan balik dan bahaskan fakta dan mitos tersebut. Hello guys, ya kembali lagi anda semua ke dalam channel saya, iaitu Wells Official Channel. Setentunya sesuatu channel yang sentiasa memberikan anda maklumat baru berkenaan dengan fakta, konspirasi, mitos dan juga sesuatu yang bersifat historical. So guys, pada video kali ini saya ingin kongsikan anda berkenaan dengan satu tragedi yang paling teruk sekali pernah berlaku di Sabah, dan tragedi ini juga merupakan satu tragedi bencana alam yang paling teruk berlaku di Malaysia pada tahun 1996. Beberapa fakta yang menarik yang mungkin kita tidak tahu bahawa sebenarnya jumlah yang terkorban adalah lebih daripada 300 ataupun mungkin mencecah lebih daripada 1000 jiwa yang terkorban. Tetapi disebabkan data pada waktu tersebut tidak dapat diperolehi dan kebanyakan yang terkorban adalah daripada negara jiran, iaitu negara Indonesia, maka tidak heranlah pada waktu tersebut Menteri Indonesia telah memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah yang membabitkan rakyat mereka. Kebanyakan mayat-mayat yang telah dikebumikan tidak ada penanda. Apa yang menyedihkan juga adalah kebanyakan mayat-mayat yang ditemui sukar untuk dikenal pasti apakah agama mereka. So guys, berikut adalah perkongsian fakta dan mitos terhadap faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku. So guys, sila tengok video ini sehingga habis. Sebab utama ialah takungan air. Beberapa hari sebelum kejadian, tiada petanda awal namun hujan lebat rupanya bertakung di puncak Bukit Kimanis menjadi latar perkampungan mereka di Kampung Agudon, Kampung Masak, Kampung Contoh, Penempatan Tator, Kampung Masjid dan Kampung Limbawan. Malangnya, penduduk tidak tahu tentang kewujudan takungan air tersebut. Malah sungai Pampang yang mengalir dari bukit itu dan melalui perkampungan mereka juga sempit seperti parit kecil dan cetek. Airnya tidak melebihi 1 meter. Gambaran penduduk mengenai tragedi itu amat dramatik. Ia seperti air ditakung penuh dalam baldi besar sebelum dicurahkan ke semua sekaligus. Berdasarkan pemantauan di hulu sungai Pampang di Banjaran Crocus selepas kejadian, ada kesan takungan air di tanah tinggi, iaitu akibat hujan berterusan berikutan pembentukan siklon tropika di Laut Cina Selatan, kemudian dikenali sebagai ribut tropika Greg. Hujan berterusan beberapa hari sebelum kejadian menyebabkan jumlah air bertakung di kawasan terbabit bertambah sebelum pecah dan melimpah sungai Pampang pada 26 Disember 1996 dan surut kira-kira 4 jam kemudian. Kedua, kewujudan orang tua misteri. Rata-rata masyarakat percaya bahawa kejadian ribut Greg yang berlaku ini adalah amat berhubung kait dengan kewujudan orang tua misteri. Melalui temu bual kepada penduduk tempatan di sana, sebelum kejadian ribut Greg ini berlaku, muncul satu watak orang tua yang tidak dikenali telah meminta segelas air. Orang tua yang tidak dikenali ataupun misteri ini telah bergerak dari satu rumah ke satu rumah di sepanjang sungai Pampang yang sedang mengadakan keramaian untuk meminta air kerana terlalu haus. Namun amat menyedihkan, tiada seorang pun yang mengendahkan orang tua tersebut. Sebaliknya telah menghalau dia pergi dari situ. Sebelum beredar, orang tua itu pun berpesan,
Jika benar penghuni ini tidak memiliki air, dia akan memberikan air yang banyak kepada mereka. Maka berlakulah banjir lumpur ini. So, ini adalah salah satu fakta yang kuat telah menyokong ataupun mendukung terhadap alasan ini. Tapi tidak cukup dengan itu. Bahkan yang lebih menguatkan masyarakat berkenan dengan alasan ini ialah hanya terdapat sebuah rumah yang terselamat. Rumah yang terselamat itu adalah orang yang baik hati yang telah memberikan orang tua itu air. Sebelum orang tua itu pergi, dia sempat berkata, "Kamu berhati-hati sebab tidak lama lagi hari akan gelap." Justru sehingga sekarang tidak heranlah masih ramai lagi orang percaya di sebalik berlakunya tragedi yang meragut 300 nyawa ini adalah disebabkan oleh misteri orang tua tersebut. Ketiga, mempermainkan kucing dan anjing. Mungkin sekarang bagi kita adalah amat sukar untuk mempercayai adat-adat ataupun pantang larang seperti ini. Tapi tahu ataupun tidak, dalam satu adat dan kepercayaan masyarakat dusun khususnya, memainkan kucing dan anjing adalah salah satu perbuatan yang boleh membawa kepada malapetaka. Pernah terdapat cerita yang mana terdapat sebuah keluarga yang mempermainkan kucing dan anjing sambil ketawa terbahak-bahak. Selepas beberapa jam kemudian, hujan dan kilat yang kuat pun terus berlaku. Untuk meredakan keadaan itu, perlu mencabut bulu dari anjing dan kucing tersebut dan kemudian membakarnya. Jadi dilihat dari konteks ribut Greg yang berlaku ini, terdapat orang yang menyatakan bahawa sebelum kejadian tersebut, terdapat pesta yang begitu tabu sekali telah dirayakan, yang mana penduduk-penduduk sekitar Sungai Pampang telah mempermainkan kucing dengan melaga-lagakan mereka, memberikan anjing dan kucing itu minuman keras dan memberikan mereka pakaian. Pada masa yang sama juga, penduduk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral seperti melakukan hubungan seks dan berpesta yang berlebihan telah mengundang kepada malapetaka serius ini. Mitos terdapat seekor naga tembuakar yang mengamuk. Tidak dapat dikenal pasti sejauh mana benar pernyataan ini, tetapi penduduk kampung daerah Keningau telah melihat seekor naga tembuakar pada waktu kejadian. Tembuakar merujuk kepada seekor raksasa ataupun naga besar yang wujud sekitar tahun 1903. Nama tembuakar diberi oleh kaum bangsa Brunei yang tinggal di pesisiran pantai dan sungai. Mengikut cerita pribumi Sabah, tembuakar adalah seekor raksasa sungai yang besar menyerupai raksasa Loch Ness, berwarna hitam dan mempunyai leher yang panjang. Selain itu, ia juga dikatakan mempunyai kaki serupa sirip dan ada yang mengatakan ianya seperti seekor ular besar yang menyerupai naga. Mengikut cerita rakyat dari mulut ke mulut di Sabah, dikatakan terdapat seekor naga yang wujud di Papar, Beaufort, Kuala Penyuk dan di sekitar pantai barat Sabah. Justru itu, banyak penduduk yang percaya bahawa kejadian ini juga dikatakan berpunca daripada makhluk ini. Apabila operasi melihat keadaan di hulu Sungai Pampang menggunakan helikopter, kelihatan bentuk sungai juga seperti naga. Dikatakan juga seekor naga yang turun dari lereng Banjaran Croker menyebabkan air bergulung-gulung seolah-olah menggali air di Sungai Pampang. Kelima, pemanasan global. Aktiviti penebangan hutan dan pelepasan gas rumah hijau di seluruh dunia menyebabkan kitaran alam tidak lagi mengikut landasannya, sekaligus menyebabkan pelbagai bencana alam tidak lagi dapat dijangka dan menjadi semakin tidak menentu. Itulah yang berlaku kepada ribut tropika Greg yang kesan rempuhannya terhadap Sabah tidak pernah dijangka sebegitu dahsyat sehingga mampu menjadikan sesuatu kawasan itu umpama padang jarak padang terkukur. Malah, tragedi ribut itu juga sebenarnya berlaku di luar jangkaan kerana ia sepatutnya bergerak ke hemisfera utara, bukan melencong ke arah pantai barat Sabah seperti yang berlaku. Penjelasan saintifik menyatakan ribut tropika Greg berlaku akibat tekanan udara rendah yang berlaku di tengah Laut Cina Selatan antara Sabah dan Vietnam. Kenyataan Jabatan Perkhidmatan Kaji Cuaca ketika itu menyebut ribut tropika Greg berlaku apabila angin tropika yang bertiup selaju 50 hingga 70 km sejam dari arah Laut Cina Selatan menghala ke pantai barat Sabah dan utara Sarawak.
Kelajuan angin itu menyebabkan laut bergelora dengan ombak setinggi 3 hingga 5 meter. Bagaimanapun, angin kencang itu reda sejak pagi hari kejadian dan hampir semua kawasan di pantai barat Sabah dilaporkan mendung dan tidak hujan sehingga petang.